Hai, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Aquaponik Malaysia. Okey, soalan yang paling banyak orang tanya, sama ada dekat komen ataupun dekat Facebook, iaitu adakah tinggi kos elektrik ataupun bil elektrik setiap bulan untuk kita running sistem aquaponik ataupun hidroponik ni. So, hari ni saya akan share bagaimana cara untuk kita kira kos penggunaan elektrik, terutama untuk water pump dan juga oxygen pump yang biasa kita gunakan dalam hidroponik ataupun aquaponik. Sebagai contoh, saya ada 3 water pump dan juga 1 oxygen pump. Yang ni pump 10 watt, yang ini 20 watt dan yang ni pula 35 watt. Dan pump oksigen ni 20 watt. Jadi tujuan pengiraan ni adalah untuk kita tentukan berapakah kos elektrik sebulan bagi ke 4 pump ni. Okey, kebanyakan yang bertanya soalan ni adalah yang baru nak mula set up sistem, dan ada juga yang planning nak buat secara komersial untuk ternakan lobster, aquaponik ataupun hidroponik ni. Dan yang paling penting kepada yang ada planning nak gunakan solar power, dan mungkin video ni boleh membantu untuk membantu tuan-tuan untuk membuat keputusan adakah berbaloi untuk kita gunakan solar power untuk pump dan juga water pump dan juga oksigen ni. Okey, untuk kiraan ni first kita kena dapatkan dulu jumlah penggunaan tenaga oleh 4 pump ni dalam masa sebulan dan dalam unit kilowatt. Okey, total 1 bulan dalam kilowatt hour. Okey, caranya kita campurkan yang ni 10 watt, 20 watt campur 35 dan campur yang pump oksigen ni 20 watt. So total kita akan dapat 85 watt. Okey, 85 ni kita darabkan dengan 24. Ni dah sebab 24 jam sehari kita akan onkan pump ni. So kita darab dengan 30 hari sebulan. So kita akan dapat 85 darab 24 darab dengan 30. So kita akan dapat 61,200 watt hour. Okey, untuk kiraan ni kita perlu tukarkan ke dalam bentuk kilowatt. So 61,200 ni kita bagikan dengan 1000. So kita akan dapat 61.2 kilowatt hour. Okey. Okey, ini adalah bil elektrik rumah saya. Penggunaan saya sebulan, kalau kita tengok ni dekat bahagian bawah ni, jumlah ni adalah 455 kilowatt hour sebulan. Jadi bila saya dah tambah 4 lagi pump ni, penggunaan adalah 61.2 kilowatt. Jadi kita perlu tambah 455 ni tambah dengan 61.2 kilowatt hour. So total 455 tambah 61.2 adalah 516.2 kilowatt hour. Ini maksudnya selepas saya tambah 4 pump ni dekat rumah ni, so penggunaan elektrik saya akan jadi 516.2 kilowatt hour sebulan. Okey, tadi kita dah dapat jumlah penggunaan selepas kita tambah pump ni. Jumlah penggunaan kita nanti akan jadi 516.2 kilowatt hour. Okey, kiraan ni dia ikut blok. Okey, 200 kilowatt yang pertama, rate dia adalah 0.218. 100 kilowatt yang kedua, kalau kita tengok dekat bil ni, dia ada kadar kat sini 0.334, dan seterusnya untuk 300 kilowatt seterusnya. 300 ni sehingga 600 Ini boleh cek dekat website TMB atau dalam website TMB ada detail ni. Kadar dia adalah 0.516. Okey, kita kira dulu yang 200 watt pertama ni, 200 kilowatt yang pertama ni. Okey, 200 darab dengan 0.218. So kita akan dapat RM 43.6. Okey, seterusnya 100 kilowatt yang kedua, 100 darab dengan 0.334. So kita akan dapat RM 33.4. Okey, yang terakhir tadi kita dah kira untuk 200 kilowatt yang pertama dan yang kedua. Jadi kita tengok berapa balance yang ada.
516.2 tolak dengan 300, kita dah kira tu, kita ada lagi 216.2. kita darabkan dengan 0.516 ni, darab 0.516, so kita akan dapat RM 11.5, kita genapkan jadi 56 lah. ok, so bil elektrik kita pada bulan depan selepas kita tambah pam ni, dia akan jadi 43.6 tambah 33.4 tambah 111.56, so total akan jadi RM 188.56. ok, inilah bil elektrik saya bulan depan selepas saya tambah 4 pam ni. ok, bil elektrik saya sebelum ni adalah RM 156.98. ok, jadi kita tengok berapa kos tambahan elektrik kita selepas kita tambah pam ni. Kita tolak 188.56 ni, kita tolak dengan 156.98. ok, kita akan dapat RM 31.58. ok, inilah kos tambahan selepas kita tambah pam ni, 4 biji pam ni. Inilah kos dia RM31.58. ok, total 85 watt. Jadi kalau kita ada plan nak beli pam, so kita bolehlah buat anggaran. Kalau kita beli pam 80 watt, 85 watt, inilah kos tambahan elektrik kita nanti, RM31.58. ok, katakanlah kita cuma nak gunakan satu pam saja. Pamnya ni pam yang saya gunakan untuk aquaponik. Pam ni 20 watt. ok, kita boleh buat anggaran. ok, 31.58 ni kita bahagikan dengan 85, so kita akan dapat untuk 1 watt 0.371. ok, 0.371 ni pam ni 20 watt, so kita darabkan dengan 20. Kita darabkan dengan 20, kita akan dapat RM RM7.43. ok, inilah kos sebulan untuk satu pam yang 20 watt ni, pam yang saya gunakan ni. ok, sekarang kita fokus pada pam 20 watt ni. Tadi kita dapat RM7.43. ok, 20 watt kos dia sebulan adalah RM RM7.43. Jadi katakanlah kita running pam ni selama setahun, 7.43 darab dengan 12, kos dia adalah, kos untuk setahun RM RM89.16 setahun. Ini adalah kos untuk setahun untuk pam 20 watt ni. ok, daripada kiraan tadi ni, so kita dah dapat untuk pam 20 watt ni, pam yang biasa saya guna untuk aquaponik ni, kos sebulan adalah RM RM7.43 saja, dan kos setahun adalah RM89.16 setahun. ok, jadi kalau kita tengok berdasarkan kiraan ni, adakah berbaloi untuk kita gunakan solar power semata-mata untuk menghidupkan pam 20 watt ni? Saya tahu solar boleh pakai lama, 20 tahun, 25 tahun, tapi kita kena ingat selepas 20 tahun dia punya efisiensi dia akan berkurang, lebih kurang dalam 80%. Maksudnya kalau sebelum ni power, solar panel tu 100 watt, selepas 20 tahun dia akan turun pada 80 watt saja. Tapi sebenarnya saya bukanlah nak menentang penggunaan solar ni, sebab saya sendiri pun gunakan solar power sebenarnya. Tapi dekat situasi yang berbeza. Kalau dekat rumah ada TNB, so saya akan gunakan TNB. Tapi untuk solar power memang saya ada guna, dan dalam saya punya kerja harian pun memang saya ada gunakan solar power. Saya gunakan untuk wireless repeater. Sebab situ memang tak ada TNB, so saya gunakan solar sebagai power. Dan saya juga ada beberapa projek yang berkaitan dengan solar ni. Sebab saya adalah IT, ada masa kita perlukan solar power sebabkan memang tak ada akses pada power TNB. Dan tujuan saya buat video ni bukanlah saya nak menentang, nak kata tak boleh pakai solar apa tak, jangan salah faham cuma saya nak share realiti tentang penggunaan solar ni, adakah sesuai, adakah berbaloi kalau kita guna dekat rumah sedangkan kita memang dah ada TNB. ok,
Dan selain benda tu, solar ni dia perlukan peralatan lain juga. Kita perlukan solar charge controller, kita perlukan inverter, kita perlukan bateri. Dan bateri pula, maksimum kalau kita gunakan bateri lead acid bateri ataupun SLA bateri, maksimum boleh bertahan selama 2 tahun saja. Dan kalau untuk menghidupkan pump 20 watt ni menggunakan solar power, kosnya sangat tinggi. Dan dalam next video saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita kira kos dan juga peralatan yang kita perlukan untuk menghidupkan pump 20 watt ni. Okey, setakat ni saja untuk video kali ni. Jumpa lagi.